Kalau anda bawa kereta atau naik kereta setiap hari, maknanya mesti setiap hari anda akan nampak traffic light. Kalau time dia merah tu, kadang-kadang punya lama, tapi kadang-kadang sekejap pula. Jadi benda yang kita biasa nampak ni, kadang-kadang kita tak appreciate dia, betul tak? Itu yang kadang-kadang orang buat-buat tak nampak traffic light ni. Jadi dari mana datangnya traffic light? Kenapa dia ada 3 warna? Dan kenapa pula warna dia hijau, merah dengan kuning? Kenapa tak biru, purple dengan orange contohnya? Kenapa pula merah dekat atas, hijau dekat bawah? Korang boleh bayangkan tak jam dia macam mana kalau dekat KL tu, kalau tak ada traffic light? Ada traffic light pun jam, ini kan tak ada kan? Okey, jom kita tengok. Kiranya masa sebelum orang cipta traffic light, macam mana agaknya orang kontrol trafik ni? Jadi pada zaman dulu, kereta pun belum banyak lagi. Jadi paling simple, polis trafik lah yang kontrol aliran trafik ni. Tapi bila kereta makin banyak, simpang pun makin banyak, mesti nak kena ada sistem untuk tentukan siapa boleh jalan, siapa kena tunggu. Traffic light yang pertama di dunia sebenarnya asal dia daripada London, dan traffic light ni dia guna lampu pelita tau. Memang kena ada orang pergi hidupkan dan matikan dia. Dan benda ni wujud sejak tahun 1868 lagi lah. Diorang dapat idea ni daripada railway sebenarnya. Sebab untuk kereta api ni memang diorang dah lama guna signaling system yang macam ni. Kiranya dah lebih 200 tahun lah traffic light ni wujud. Sampailah satu hari, traffic light pelita ni meletup dan operator yang hidup dengan matikan traffic light ni, dia injured. Jadi korang bayangkanlah berapa banyak simpang dah ada dekat jalan sekarang ni. Setiap simpang pula ada 10 traffic light contohnya. Dah kena 10 orang pula nak kena jaga kan? Memang pening. Jadi obviously sistem macam ni tak boleh tahan lama lah. Dulu pun diorang guna untuk kontrol kereta kuda dengan pejalan kaki je, bukannya untuk trafik yang banyak macam sekarang ni. Kemudian dalam tahun 1910 macam tu, ada orang dari Chicago, dia patentkan automatic traffic light ni. Jadi tak perlu lagi ada orang jaga untuk hidupkan pelita tu. Tapi dia tak panggil traffic light pun sebab tak ada lampu pun. Diorang guna perkataan stop untuk suruh orang berhenti dan go untuk suruh orang jalan. Ini korang kena ingat, zaman ni electricity tu orang tak jumpa lagi tau. Jadi lampu elektrik memang tak ada. Maknanya waktu malam memang nak kena pasang pelita jugalah kalau nak bagi orang nampak traffic light ni. Okey, jadi dalam tahun 1912 macam tu, bila orang dah establish dan dah faham macam mana nak guna elektrik ni, barulah ada company yang develop traffic light elektrik yang pertama. Dan traffic light ni pula dia ada 2 warna je. Ada merah dan ada hijau. Kuning macam mana pula? Masa tu, apa yang diorang buat untuk prepare bila lampu nak tukar warna daripada warna hijau kepada warna merah contohnya, diorang bunyikan buzzer. Mesti huru hara lah saya bayangkan kalau dekat simpang 4 kan, dengan bunyi bising buzzer tu lagi. Bila dah tahun 20-an macam tu, barulah ada polis ni, dia design traffic light yang ada 3 lampu. Lampu ketiga tu diorang panggil warna amber. Kalau kita cakap lampu ni, lampu kuning lah. Dia untuk bagi macam buffer sikit antara transition antara merah dengan hijau. Tapi ini anda kena faham yang diorang masih kontrol lampu ni secara manual tau. Maknanya ada switch yang diorang kena petik untuk on off lampu ni. Itu tujuan asal diorang letak warna amber tu, untuk bagi masa untuk operator tu tukar warna lampu. Jadi pendek kata, still nak kena ada manusia jaga traffic light dekat simpang-simpang yang penting. Jadi bila guna manusia ni, of course lah akan ada faktor human error. Kalau dia tersilap petik switch, satu hal pula kan. Jadi pada tahun 1922, barulah orang berpindah kepada automatic timers. Jadi Majlis Bandaraya memang sukalah guna timer ni sebab dapat jimat duit upah polis untuk petik switch traffic light tu. Waktu tu sampai 6,000 orang diperlukan untuk jaga switch traffic light ni. Jadi memang dapat jimat banyak duit bila dah guna automatic timer. Dan to be honest, dekat negara kita pun banyak je traffic light yang guna timer ni. Ada traffic light yang canggih sikit tu dah ada sensor. Kejap lagi kita tengok sensor ni function dia macam mana. Inilah punca kadang-kadang merah tu lama gila. Jadi kalau ada sensor ni, traffic light tu bijak sikit lah daripada setakat timer, dan flow traffic pun akan lebih laju. Tapi kalau silap guna, lagi lambat. Kiranya asal-usul warna tu sendiri, merah dengan hijau, memang kebetulan je sebab orang dulu letak warna merah dengan warna hijau ni. Lepas tu bila dah lama-lama, pada tahun 1968, Vienna Convention on Road Signs and Signals, diorang tulis international standards untuk set up traffic light operation. Jadi semua orang setuju yang merah untuk berhenti,
hijau untuk jalan, dan kuning tu kena ready untuk stop. Tapi kalau tak sempat stop, boleh teruskan. Dan kemudian adalah negara yang tambah baik lagi sistem traffic light ni ikut keperluan masing-masing. Contohnya negara yang penduduk dia majoriti naik basikal, contohnya macam dekat Denmark, memang ada traffic light yang khusus untuk basikal. Kalau dekat negara kita, orang jalan kaki yang nak melintas pun ada traffic light yang special untuk diorang melintas. Kalau dekat UK contohnya, kebanyakan zebra crossing diorang guna lampu kuning kelip-kelip je. Jadi kereta wajib berhenti. Dulu masa saya belajar dekat sana, kita kan dah terbiasa kereta tak bagi jalan dekat zebra crossing. So pejalan kaki ni kena tunggu kan. Bila dekat UK pun saya tunggulah kereta tu lepas dulu baru nak melintas. Sekali driver tu berhenti, siap marah-marah dekat saya. Kenapa tak jalan, dia kata. Kan semua orang dah kena stop. Sebab peraturan dekat sana memang kereta yang kena stop. Pernah juga saya tengok makcik tua ni, kereta datang punya laju, dia selamba je lintas dekat zebra crossing tu. Saya yang panik. Rupa-rupanya memang kereta tu yang kena berhenti dan dia akan berhenti. Bila balik Malaysia, saya cubalah buat macam tu. Nasib baik tak kena langgar. Jadi nampak je zebra crossing, cuba kita slow sikit kereta dengan motor kita, takut ada orang melintas. Lepas tu ada juga orang letakkan timer kan, yang macam jam tu dekat traffic light. Dia akan kira berapa saat lagi baru boleh jalan. Bolehlah kita agak berapa lama lagi baru boleh bergerak. Kalau sebut timer ni memang orang Melaka menang. Traffic light dia tunjuk 199, tak gerak-gerak dah. Memang boleh makan-makan dulu dalam kereta. Jadi kalau lama macam ni, boleh tarik handbrake dululah. Kalau tak, lenguh kaki tekan brake. Siapa orang Melaka dekat sini? Betul tak banyak traffic light? Tapi ada sesetengah tempat, dia orang dah pasang timer ni, lepas tu cabut balik sebab mak rempit guna timer ni untuk racing pula. Dah macam dekat track punya lampu tu. 3, 2, 1, jalan. Macam-macam hal. Kemudian of course lah, daripada signal yang bulat tu untuk bagi flow trafik lagi efisien, diorang letaklah simbol anak panah. Lepas tu ada juga traffic light yang ada simbol U-turn. Benda ni bergantung pada keadaan. Kemudian ada traffic light yang canggih sikit, dia ada sensor. Jadi traffic light yang macam ni, dia boleh tahu dekat simpang mana ada kereta, dekat mana tak ada kereta. Jadi yang tak ada kereta tu akan sentiasa merah lah. Jadi saya nak tanya, siapa pernah terkena dia duduk tunggu traffic light tapi tak hijau-hijau? Itu maknanya sensor tu tak dapat detect kereta korang. Jadi sensor ni dekat mana? Sensor yang paling simple sebenarnya dia duduk atas jalan tu je. Kalau korang pernah nampak kotak-kotak yang macam ni, itulah sensornya. Nama sensor ni pula adalah loop sensor. Bawah tu ada macam wire coil dengan ada besi dekat dalam tu. Dia ada arus yang mengalir dekat dalam. Bila kita lalu atas sensor tu, sebab bawah kereta kita tu besi, dia akan naikkan inductance dalam loop tu dan current tu akan berubah sikit lah. Benda ni yang processor tu detect dan bagi tahu dekat traffic light tu supaya tukar daripada merah jadi hijau. Jadi kalau korang seorang-seorang dekat simpang tu, pastikan kereta tu duduk dekat atas coil sensor tu. Jangan duduk belakang sangat, nanti dia tak detect. Kalau dia tak detect, memang dia tak tukar jadi hijau. Kalau kereta korang depan sekalipun, mesti kena alert untuk pastikan anda lalu dekat atas coil ni. Kalau tak, traffic light tu tak tahu anda ada dekat situ. Itu yang tak hijau-hijau tu. Kadang-kadang motor lah kesian. Mungkin coil tu tak cukup sensitif, tak dapat detect motor ni. Jadi lama lah nak tunggu hijau. Jadi next time anda jumpa traffic light, cuba bayangkan teknologi dari dulu nak kena pakai pelita, lepas tu ada operator petik switch, dan sekarang ni memang mudah sampai kita tak perasan pun benda tu. Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan jangan lupa sharekan juga video ni pada siapa-siapa yang anda rasa bermanfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.